Assalamualaikum, apa khabar? Hanif Suib dari Kareta.my. Jadi bagi anda ataupun macam saya yang sekarang ni single, solo tapi tak available dan tak lama lagi akan bertukar status menjadi mat family, seorang bapa, pasti akan tercari-cari sebuah kenderaan yang lebih sesuai digunakan untuk seisi keluarga. Memandangkan bila ahli keluarga dah bertambah kepada 2 orang, 3 orang dan sebagainya, fungsi kereta sedan itu sendiri sebenarnya dah menjadi semakin tak relevan. Ruang pun dah makin kecil, kita pun nak muat lebih ramai orang. Jadi antara pemilihan kenderaan yang ada adalah MPV ataupun SUV. Jadi bagi mereka yang sedang mencari sebuah kenderaan yang lebih besar, mampu memuatkan sehingga 5, 6 hingga 7 orang pada satu-satu masa, ataupun mereka yang sekadar mencari sebuah kereta yang lebih besar untuk mengangkut muatan yang lebih banyak, barang perniagaan sebagai contoh, inilah dia sebuah model yang saya rasakan lebih sesuai untuk bajet anda di bawah RM100,000. Kejap ya. Okay. Toyota Rush 1.5S. Ini merupakan Toyota Rush generasi kedua yang dibawa masuk oleh UMW Toyota Malaysia, di mana jika anda masih ingat, generasi pertama Toyota Rush sebenarnya membawakan persamaan dengan Pro 2 Nautica yang tak banyak sangat atas jalan raya. Dari segi dimensi pula, kalau dibandingkan dengan Toyota Rush dahulu, Rush generasi kedua ini dia membawakan dimensi berukuran 4435 panjang, lebar 1695mm dan tinggi 1705mm, sementara jarak antara roda pula masih lebih kurang sama, iaitu 2685mm. Jadi segi perbandingan pula, Toyota Rush generasi kedua ini memang ternyata lebih panjang, dan jika kita lihat pada bahagian tempat duduk baris ketiga kat bahagian belakang ni, okey, kalau kita dudukkan tempat duduk baris ketiga ini secara biasa, kita akan mendapat ruang kargo sebesar 213 liter. Namun jika anda baringkan, lipatkan ke depan, anda akan mendapat ruang sehingga 514 liter. Jadi secara praktikalnya boleh dikatakan sebuah wagon dengan ruang kargo yang agak besar di bahagian belakang, dan dia punya ketinggian tu saya katakan amatlah memadai untuk kita letak barang-barang. Okey, macam contoh ni, ni kelengkapan yang saya guna untuk syuting dan sebagainya. Dan di bahagian belakang juga kita ada slot kuasa ni, bolehlah nak charge phone dan sebagainya. Untuk Toyota Rush ini merupakan antara crossover dengan jarak kelegaan tanah yang paling tinggi, iaitu 220mm. Jadi dengan jarak ketinggian tersebut, ia memberikan anda lebih keyakinan untuk memasuki jalan-jalan yang off-road kecil ataupun kawasan yang sedikit curam dan sebagainya. Akan tetapi harus diingat, ini bukanlah sebuah kenderaan untuk off-road yang hardcore. Nampak bahagian dalam ni kan? Kalau ikutkan daripada pandangan mata kasar, kita boleh macam mengagak bahawa Toyota Rush ini mempunyai penggunaan bahan yang lebih premium untuk sebuah crossover family. Tapi ikutkan hakikatnya, dia sebenarnya benda ni agak boleh katakan plastik keras lah, dan ada elemen krom pula di sini ni. Tapi secara ringkasnya, kalau pada pandangan saya, ia sebenarnya tak menampakkan bahawa ini adalah penggunaan plastik keras. Nampak macam dia menggunakan bahan yang betul-betul kulit. Untuk sebuah crossover family ini, dia punya penampilan dalam ni memang boleh dikatakan agak menyenangkan mata, dan penggunaan warna 2 tona itu ternyata memberikan lebih ruang. Walaupun secara dimensinya crossover ni boleh dikatakan agak kecil lah kalau nak bandingkan dengan crossover yang lain. Okay, sebagai family, kadang-kadang
kadang-kadang kita kena banyaklah meluangkan masa berjalan, pergi ke luar negeri, pergi ke tempat-tempat pelancongan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga. Jadi ciri menarik yang ada pada Toyota Rush ini, Smart Tag dah bina siap-siap dalam ni. Jadi apa yang anda perlukan hanyalah kad Touch and Go sahaja, masukkan kat bahagian bawah ni. Okey, dan anda dah tak perlukanlah peranti Smart Tag yang kena kadang-kadang kalau terjatuh sikit kita dah tak dapat detect dan sebagainya kan. Banyak benda-benda praktikal yang didatangkan pada Toyota Rush ini, seperti contoh dekat bahagian tengah ni, ini sistem infotainment biasa yang ada pada Toyota, skrin 6.8 inci yang tak ada Apple CarPlay ataupun Android Auto, akan tetapi ia datang dengan sistem mirror link. Di bahagian bawah kita ada sistem pendingin hawa zon tunggal yang datang dengan ciri automatik, di mana setakat saya menggunakan, ia memberikan kepuasan sebab tak ada rasa murah langsung bila mana kita operasikan tombol kat bahagian tu. Untuk keselesaan penumpang di baris kedua dan ketiga, kita ada corong pendingin hawa ataupun unit blower di bahagian tengah ni, di mana didatangkan dengan tetapan kipas 1, 2 dan 3. Dia akan sedut udara daripada depan terus ke belakang, jadi orang kat belakang tak akan merasakan kita terlalu panas. Maklumlah Malaysia sekarang ni cuaca boleh tahan agak panas kan. Ini merupakan ciri-ciri penting yang patut adalah cangkuk teh tarik ni kan, ataupun kadang-kadang kita pergi kedai makan ke, kita tak tahu nak letak makanan kat mana, banyak beg plastik tu, kita cangkuk kat sini. Untuk bahagian kat sini pula, ni merupakan ciri-ciri inilah, keselamatan lah. Kalau beg-beg perempuan ke, sangkut kat sini, kau kuncikan kat sini. Dan benda yang paling penting pada sebuah Toyota Rush ni, dia punya bilangan cup holder dia. Ya Tuhan, pemurah sungguh Toyota bagi. Sebab apa? Dekat bahagian depan, dekat bahagian pemandu dan penumpang dah ada 1, 2. Lepas tu kat bahagian tengah ni kita ada 3 pula. Bahagian penumpang belakang ni ada ni 1. Lepas tu kau tengok kat bahagian bawah ni ada lagi 1 tu. Boleh katakan kalau kira-kira tak kurang daripada 13 cup holder Toyota Rush ada untuk kegunaan family. Kalau ikutkan sebelum ni, ciri-ciri kamera 360 ni merupakan ciri yang ada pada kereta-kereta mahal. Akan tetapi sekarang ni kereta di bawah julat harga 100,000 pun dah ada ciri kamera 360. Ini merupakan antara ciri keselamatan yang penting, sebabkan kereta ni boleh tahan juga panjang. Nak katakan lebar sangat tak berapa lebar, tapi panjang. Kalau nak tengok pada kamera belakang saja memang sukar kita nak agak. Jadi inilah gunanya kamera 360 yang ada pada Toyota Rush ini, supaya kita boleh alert apa yang ada di bahagian belakang. Kebanyakan crossover ataupun MPV di dalam segmen di bawah julat harga 100,000 ini kebanyakan mempunyai ciri keselamatan yang cukup asas, iaitu ABS, EBD, ESC, brake assist, bantuan mula mendaki dan juga 2 beg udara. Ini merupakan ciri-ciri yang cukup asas pada sebuah kereta moden. Mana sekarang ni kalau ada kereta yang dijual tanpa beg udara, kereta itu memang bodoh lah. Okay? Selain daripada itu, untuk Toyota Rush ni dia ada kelengkapan keselamatan tambahan. Kalau pesaing yang lain ada 2 beg udara, Toyota Rush ada 6 beg udara, termasuk di bahagian sisi ni dan juga di bahagian belakang. Okay, selain daripada itu, dia juga ada sistem pemantauan titik buta. Okay, dia ada amaran lintasan trafik belakang, dia ada amaran pra pelanggaran ataupun pre-collision warning sehingga 100 km per jam, dan juga brake kecemasan automatik yang mampu bertindak sehingga 80 km per jam. Ini amat berguna sekiranya anda berada dalam situasi di mana kereta di hadapan brake secara mengejut dan anda tak mampu nak bereaksi mengikut timeline yang betul. Jadi kereta akan memberikan amaran supaya anda bertindak, dan sekiranya anda tak mampu nak bertindak mengikut timeline yang sewajarnya, dia akan apply brake kecemasan automatik untuk anda. Ini sebenarnya senang cerita bukanlah sebagai pengganti kepada pemandu. Ini merupakan satu sistem bantuan kepada pemandu supaya
supaya anda lebih berhati-hati pada masa akan datang. Okey, selain daripada itu, ketika di traffic light dan sebagainya, dia ada amaran pergerakan hadapan. Sekiranya anda terleka tengok handphone dan sebagainya, dia akan bagi amaran. Dan satu lagi ciri adalah pedal misoperation control. Okey, ciri ini merupakan satu ciri di mana anda mungkin dah sampai rumah mengantuk dan sebagainya, anda sebenarnya nak tekan brake tapi tertekan pedal. Okey, bila mana sistem mengesan ada halangan di hadapan, dia akan mengambil alih operasi kenderaan secara automatik supaya anda tak terus langgar dinding dan sebagainya. Jadi ciri-ciri benda ini satu ciri yang sepatutnya ada pada sebuah crossover family. Antara benda-benda lain yang patut anda berikan pertimbangan adalah dari segi aspek kuasa, aspek keselesaan, dan juga pemanduan seharian. Ini kerana kereta yang anda gunakan ni bukan sekadar nak bawa pemandu, anda juga nak bawa family dan juga nak bawa barang-barang di bahagian belakang. Toyota Rush ni datang dengan enjin 1.5 liter 4 silinder sebaris yang menghasilkan 104 kuasa kuda dan 136 Nm. Sistem transmisi pula memang transmisi purba automatik 4 speed kelajuan, akan tetapi untuk pemanduan seharian ia sudah cukup memadai untuk anda mendapatkan kuasa yang diinginkan, terutama di atas jalan raya biasa ataupun terutama ketika nak memotong lori di bahagian hadapan sana. Untuk Toyota Rush ni, sememangnya kita tahu dengan kerangka leather frame ni, ia sememangnya sangat melantun-lantun lah. Okay, kalau anda jenis drive yang melulu, memang tak erti nak duduk diam, okay, memang terasa lah anda bawa kereta ni melantun-lantun. Tapi bila atas jalan raya biasa, ia sebenarnya sangat selesa, sangat senyap dan sangat refine sebenarnya kalau anda jumpa jalan yang bersesuaian lah. Itulah dia sedikit sebanyak sebab-sebab kenapa Toyota Rush 1.5S sesuai untuk dipertimbangkan sebagai kereta family anda. Sekian daripada saya, Hanif Suhaib, Karita.my. Selamat memandu dan selamat menjaga penjarakan sosial. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.